Assalamualaikum, hai Jamal MN di sini. Okey. Saya dalam perjalanan ke suatu tempat kan. Jadi sambil-sambil tu kita record. Okey, saya jawab soalan penonton. Dia kata bolehkah tidak K24 pakai K20 kan, K20Z kan dia apa tu dalam video saya yang sebelum ni dia komen bolehkah tidak K20Z pakai throttle body yang lebih besar. Boleh kan? Boleh. Boleh pakai throttle body J37 dan gunakan adapter kan di antara manifold dan throttle body. Kita perlu tambah adapter kan. Kita perlu tambah adapter, barulah kita boleh pasang throttle body J37 kan. Kalau tidak mau terlampau besar, kita boleh pakai juga J35 kan. J35 ni sebenarnya plug and play saja kan, plug and play. Tapi alang-alang lah kan. Baik, upgrade yang size yang the highest size lah kan, J37. Jadi tak banyak fikir lagi. Seterusnya, kenapa perlu kita pasang turbo kan? Saya cerita sebelum ni dalam video K24 apa ni, bongkar rahsia K series kan. Kenapa perlu pasang turbo? Adakah untuk race kan, untuk apa ni, menunjuk kegagahan di jalan raya kan. Sebenarnya kita perlu betulkan persepsi kita tentang turbo ataupun alat pemanfaat udara ni kan. Tujuan penciptaan turbo ni saya sudah buat video dia dalam sebelum ni. Anda boleh tengok video-video saya sebelum ni tentang tajuk dia turbo dan supercharger kan. Okey, saya sertakan di sana tujuan asal penciptaan turbo dan supercharger. Dan setiap pemasangan kita ni kan, setiap setup engine kita ni, kita ada matlamat kan. Matlamat kita setakat untuk jimat minyak ke kan, untuk safety ke ya. Adakah safety ni, adakah pasang turbo ni safety? Okey, sekejap lagi saya akan rungkai sedikit. Adakah kita punya matlamat pemasangan tu memang untuk berlumba kan, ataupun street race kan? Memang kita perlu tetapkan dulu matlamat kita kan. Kita mau pasang turbo ni untuk apa? Kalau kita mau pasang turbo untuk laju kan, pasanglah turbo yang paling besar kan, throttle body yang paling besar. Yalah spec race lah kan. So kita tidak payah peduli lagi tentang daily use ni kan. Daily use ni masih lagi ada benda-benda yang OEM menyangkut kan. Tapi kalau kita pasang turbo ni untuk daily use, jimat bahan api dan safety kan, pasanglah turbo kecil, sudah cukup kan. Contoh TD03 kan, ini sudah cukup memadai untuk anda dapatkan kuasa yang baru untuk enjin anda, untuk kenderaan anda. Dalam masa yang sama penjimatan minyak kan, dan safety. Okey. Kenapa turbo saya katakan pemanfaat udara yang menjimatkan minyak kan? Baik, cuba kita tengok kereta-kereta moden sekarang, yang kebanyakan kan sekarang ni dikeluarkan bersama enjin turbo. Jadi matlamat orang di sini ni enjin turbo ni untuk jimat minyak dan untuk menambahkan keupayaan enjin walaupun enjin tu kecil kan. Pengeluar sekarang ni dorang menggunakan turbo supaya dorang dapat menala enjin tu secara semula jadinya, ditala pada lock and torque kan. Enjin lock and torque ni enjin yang jimat minyak. So enjin tu secara semula jadinya memang jimat kan. Tetapi enjin ni tidak laju kan. So dorang masukkan turbo supaya enjin yang kecil boleh menghasilkan kuasa yang besar kan, dan laju. Jadi dia dapat kedua-dua puncak penjimatan itulah. Satu, penjimatan minyak semasa dia
mula bergerak, iaitu low end torque yang tinggi. Sifat asal enjin itulah kan. Kemudian yang kedua, enjin kecil tapi boleh menghasilkan lebih horsepower. Ini dia lamat penjimatan dalam enjin kan. Jadi jika anda fikir turbo ni, memasang turbo ni menyebabkan anda kehilangan banyak duit, maksudnya enjin anda jadi tidak jimat, okay? Jadi persepsi itu kurang tepat. Dia jadi tidak jimat tu kalau kita set race dan cara pemanduan kita kan, yalah biasanya orang yang sudah pakai turbo ni, dia mana mau jalan slow-slow lagi kan, dirembat punya kan. Kedua, safety. Safety, kenapa safety kan? Rata-rata yang apa ni, hancur berkecai di jalan raya ni semua yang pakai turbo kan. Mungkin anda terfikir saya bercerita tentang enjin dalam channel saya yang ni adalah untuk mengajak anda untuk memandu laju kan. Sebenarnya bukan itu saja. Saya akan kongsikan banyak lagi kan. Jadi kenapa safety? Satu, ketika anda memotong kan, ketika anda memotong dengan enjin yang lean macam tu kan, sudah semestinya anda rasa tidak selamat kan. Yalah, kita memotong tapi slow, kemudian kereta dari arah yang bertentangan semakin merapat dengan kita, semakin dekat kan. So kalau kita tidak bersedia, mungkin kita akan terlibat kemalangan kan. Tapi kalau kita sudah bersedia, maksud saya enjin kita ni ada turbo, kita cuma tekan sikit dan kita melipas kudungkan diri kan. Contohlah. So safety kan. Kedua, safety naik bukit. Naik bukit terutamanya yang manual kan, kita lambat kan shifting gear kan. Bila kita lambat shifting gear, kadang-kadang kita membazir RPM dan kita membazir sedikit horsepower kan. Sebab semasa kita shifting tu RPM kita jatuh kan. Jadi kalau enjin yang tidak kuat kan, dia akan mengaung. Kemudian dia akan lambat mencapai puncak semula kan. So kalau ada turbo ni, RPM ataupun horsepower drop sikit itu dia tidak masalah kan. Sekejap turun dan dengan cepatnya dia naik semula. Kan. Jadi memang safety lah yang di situ kan. So dia tidak semestinya untuk race kan. Dan tidak semestinya turbo ni membahayakan pengguna atau pemandu kan. Kalau tidak, benda ni tidak akan dipasang oleh kilang pengeluar dalam kebanyakan enjin sekarang ni kan. Contohlah, kalau untuk setting daily use, okay, pasang turbo, kekalkan throttle body, kekalkan semua apa yang ada di dalam kilang yang dibekalkan oleh kilang ni kan. Cuma tambah turbo saja, tambah turbo intercooler, tambah basic turbo lah kan. Tapi bila bercerita pasal turbo ni, basic atau advance benda yang sama juga yang kita pasangkan. Cuma size lah yang menentukan pemasangan tu basic ataupun advance kan. So untuk K24 untuk daily use, mungkin yang terbaik tu 03 lah, TD03. Ataupun kan, okay, sekarang ni banyak turbo standard kan, turbo standard yang dibekalkan dalam enjin standard kan. Orang jual, kemudian orang upgrade turbo orang. So ini peluang lah, peluang anda yang mau pasang turbo, beli turbo orang tu kan. Contoh turbo Privé kan, mana tahu ada yang upgrade dia punya turbo, beli turbo dia tu, masukkan enjin K24 anda kan. Settle, murah lagi kan. So itu sajalah perkongsian saya untuk video ke-61 ni. So semua kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.